Assalamualaikum. Hari ini kita akan mempelajari tajuk subtopik 4.5, faktor yang mempengaruhi perkembangan fetus dan bayi. Antara objektif pembelajaran kita pada hari ini adalah menghubungkaitkan kepentingan pengambilan makanan yang berkhasiat kepada kesihatan ibu dan fetus semasa kehamilan. Yang kedua, mewajarkan kepentingan mengelak daripada mengambil bahan yang boleh memudaratkan fetus. Yang ketiga, mewajarkan kebaikan penyesuaian ibu kepada perkembangan bayi berbanding susu formula. Dan yang keempat, menyedari bahawa setiap makhluk yang bernyawa mempunyai hak untuk hidup walaupun dalam kandungan. Seorang ibu yang hamil perlu memastikan bahawa dirinya dan juga kandungan yang dibawanya mendapat bekalan makanan yang berkhasiat dan seimbang untuk memastikan ibu dan juga kandungan fetus di dalam dirinya mendapat kesihatan yang baik bagi memastikan apabila lahirnya bayi tersebut lahir dalam keadaan yang sihat dan mempunyai struktur anggota badan yang baik, sihat dan seimbang. Oleh sebab itu, seorang ibu yang hamil perlu memastikan dirinya mengambil sumber bekalan makanan yang baik, seimbang dan berkhasiat. Dan jumlah kalori yang diperlukan oleh seorang ibu yang hamil mestilah sesuai dan berbeza berbanding seorang ibu yang tidak hamil. Jadi, antara keperluan kalori yang diperlukan bagi seorang ibu yang hamil berbanding ibu yang tidak hamil adalah seperti yang ditunjukkan di dalam gambar rajah ini. Yang pertama, karbohidrat, jumlah kalori yang diperlukan adalah 11,592 kilojoule dan wanita tidak hamil 9,450 kilojoule. Jadi ini perbandingan bagi seorang ibu yang hamil dan juga ibu yang tidak hamil, pengambilan karbohidratnya adalah jauh lebih banyak. Begitu juga bagi kumpulan makanan yang lain seperti protein, vitamin A, ferrum, kalsium dan vitamin C dan juga makanan-makanan yang lain. Keperluan kalori dan nutrien yang diperlukan oleh wanita hamil adalah berbeza dan lebih tinggi berbanding wanita yang tidak hamil. Oleh sebab itu, seorang wanita yang hamil perlu memastikan pengambilan keperluan kalori daripada makanan ini mestilah sesuai supaya bayi yang berada dalam kandungan akan mendapat bekalan keperluan kalori yang seimbang. Makanan yang perlu diambil oleh ibu yang hamil perlulah seimbang dan mengandungi semua jenis kelas makanan. Contohnya daripada kelas makanan karbohidrat, lemak, protein, asid folik, vitamin C, kalsium, fosforus, ferrum dan juga serat. Dan setiap kelas makanan ini mempunyai fungsi yang sangat penting untuk memastikan kesihatan ibu dan juga bayi di dalam kandungan berada dalam keadaan yang baik dan sihat. Antara kelas makanan yang dibincangkan di sini contohnya serat, ferrum, karbohidrat dan lemak, vitamin C, asid folik, protein dan juga mineral-mineral yang penting contohnya kalsium dan fosforus. Semua kelas makanan ini adalah sangat penting dan mempunyai fungsi yang tersendiri. Sebagai contoh, ferrum yang boleh diperolehi daripada hati, daging merah dan ikan berfungsi untuk pembentukan hemoglobin sel darah merah untuk mencegah wanita hamil daripada mengidap anemia. Yang lain contohnya asid folik. Contohnya boleh diperolehi daripada sayuran brokoli, bayam dan juga kacang tanah. Fungsinya penting untuk perkembangan sistem saraf fetus yang sempurna. Vitamin C yang boleh diperolehi daripada buah-buahan sitrus,
jambu batu, kobis dan tomato. Fungsinya adalah menyihatkan kulit fetus dan wanita hamil serta mencegah wanita hamil daripada penyakit gusi berdarah. Dan contoh-contoh yang lain boleh dibaca daripada rajah ini di dalam buku teks masing-masing. Perlu diingat bahawa seorang ibu yang hamil harus menjaga makanan yang masuk ke dalam sistem penghadamannya kerana semua makanan akan mempengaruhi akan mempengaruhi kesihatan bayi yang berada di dalam kandungan. Oleh sebab itu, bukan sahaja ada makanan yang boleh diambil, ada juga makanan ataupun apa sahaja bahan yang masuk ke dalam sistem pemakanan seorang ibu yang hamil perlu dijaga supaya ia tidak akan menjejaskan kesihatan kandungan bayi yang dikandung. Contoh yang tidak boleh, bahan makanan yang tidak boleh diambil, contohnya adalah alkohol, dadah dan juga merokok. Tiga-tiga ini adalah merupakan suatu perkara yang sangat memberi kesan yang tidak baik kepada kesihatan bayi di dalam kandungan. Jadi kita lihat di sini contoh-contoh kesan yang mungkin berlaku akibat daripada pengambilan rokok, minuman beralkohol dan dadah terhadap wanita hamil. Jadi seorang ibu yang hamil perlu memastikan perkara-perkara ini tidak dilakukan. Kesan contohnya yang pertama daripada rokok. Apa kesan dia apabila seorang ibu yang hamil merokok? Bayi yang dilahirkan akan saiznya kecil, risiko kematian yang tinggi. Bayi yang dilahirkan mungkin cacat, dilahirkan pramatang dan kemungkinan akan berlakunya keguguran kepada fetus. Dari aspek kesan terhadap minuman beralkohol, bayi mungkin menghidap sindrom alkohol fetus. Fetus berkemungkinan mengalami kerencatan dan fungsi otak dan sistem saraf dan jantung berkemungkinan akan rosak. Jadi ini kesan alkohol terhadap bayi di dalam kandungan. Dadah juga akan menyebabkan bayi kemungkinan akan mengalami kecacatan. Jadi seorang ibu perlu memastikan perkara-perkara ini tidak dilakukan semasa bayi berada di dalam kandungan untuk memastikan bayi tersebut berada dalam keadaan sihat walafiat. Selepas bayi dilahirkan, dalam tempoh 2 tahun maksimum, makanan yang paling penting bagi seorang bayi adalah susu ibu itu sendiri. Walaupun sekarang ramai yang memberikan susu formula, iaitu susu yang dibeli dalam tin, ini sebenarnya adalah merupakan suatu perkara yang tidak baik. Susu ibu sepatutnya dijadikan sebagai makanan utama kepada seorang bayi yang baru dilahirkan. Ini kerana susu ibu merupakan makanan yang terbaik sebab ia mengandungi lebih banyak khasiat berbanding dengan susu formula. Antara khasiat yang ada pada susu ibu adalah ia mengandungi segala keperluan makanan yang diperlukan oleh bayi. Susu ibu mempunyai antibodi yang dapat melindungi bayi daripada sesetengah penyakit. Kalau kita lihat, susu formula tidak mempunyai antibodi. Inilah perbezaan yang paling ketara di antara susu ibu dan juga susu formula. Jadi apabila seorang bayi itu menggunakan susu formula sebagai makanannya, maka dia tidak mendapat bekalan antibodi yang sangat penting untuk mencegah penyakit. Hubungan antara bayi dan ibu menjadi erat dan penting untuk emosi bayi. Penghadaman bayi lebih baik dengan meminum susu ibu berbanding dengan susu formula. Perlu diingat, susu formula adalah merupakan hasil daripada proses daripada susu lembu. Jadi kalau kita memberikan susu formula, bermaksud kita memberikan susu lembu kepada bayi manusia yang baru dilahirkan. Jadi keadaan ini sudah tentulah tidak sama dan tidak memberikan khasiat yang sempurna kepada bayi yang merupakan seorang manusia berbanding
susu ibu yang mempunyai hubungan yang sangat rapat daripada ibu kepada bayi itu sendiri. Oleh sebab itu, perlu dipastikan bayi yang baru dilahirkan diberikan dengan susu ibu. Sebagai kesimpulan, wanita hamil perlu menjaga kesihatannya dengan baik kerana setiap makhluk yang bernyawa mempunyai hak untuk hidup walaupun masih dalam kandungan. Oleh itu, seorang ibu haruslah memastikan bayi yang berada dalam kandungan mendapat nutrien yang mencukupi dan mengelakkan diri daripada mengambil bahan-bahan yang boleh memudaratkan kesihatan ibu dan bayi. Dan akhir sekali, seperti biasa, cikgu mengharapkan supaya semua dapat mencatatkan atau menulis nota bagi subtopik ini, subtopik 4.5 dan seterusnya. Menjawab soalan praktis formatif 4.5 nombor 1, 2 dan 3 di dalam buku nota. Oleh itu, setakat ini sahaja untuk subtopik 4.5. Sekian, terima kasih.